Didik TV KPM. Mana pada hari ini, mata pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari merupakan mata pelajaran elektif yang bakal diduduki oleh calon SPM tak lama lagi, iaitu Kesusasteraan Melayu Komunikatif atau KMK, dan hari ini kita akan fokuskan kepada kertas 1 bahagian B. Wah, siapa agaknya guru berpengalaman yang akan kongsikan dan curahkan ilmu beliau dengan kita untuk hari ini. Jadi ayo sama-sama kita saksikan Profil Guru. Baik, itulah dia cikgu kita, tak lain tak bukan Cikgu Muhammad Nizam. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu Nizam? Alhamdulillah, Sihat, cikgu? alhamdulillah sihat. Selamat datang cikgu. Terima Baik kasih. cikgu, sebelum kita panaskan enjin lah kan, kita nak pecut ni kan, nak berlari ni. Sebelum kita panas tu, saya tanya cikgu satu soalan terlebih dahulu. Apa perbezaan KMK ni dengan kertas bahasa Melayu cikgu? Okey, kertas bahasa Melayu ni adalah kertas mata pelajaran wajib ditawarkan untuk semua pelajar. Tapi untuk KMK ni pelajar yang terpilih sahaja. Jadi sekolah-sekolah yang terpilih, calon-calon yang terpilih, murid-murid terpilih diberikan peluang untuk mengambil peperiksaan atau mengambil kertas Kesusasteraan Melayu Komunikatif ini. Jadi mereka terpilih. Mereka akan belajar bahasa, sastra, cerpen, novel, karya-karya, menghasilkan karya dan sebagainya. Jadi alhamdulillah mereka boleh melahirkan perasaan mereka dengan bebas, tapi terkawal lah sebenarnya. Jadi boleh merangsang pemikiran mereka juga dalam memartabatkan budaya sastra di tanah air kita. Wah, maksudnya mereka ni yang terpilih lah, the chosen one kata InsyaAllah, orang, ya, cikgu, betul, yang betul. istimewa. Baik cikgu, pastinya cikgu pun nak tunjukkan ataupun terangkan kepada mereka cara sebenar bagi menjawab format kertas peperiksaan ini. InsyaAllah. Betul cikgu ya? Jadi Ya. cikgu pun dah bersedia, silakan cikgu. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua calon-calon dan guru-guru KMK tahun SPM 2021, alhamdulillah bertemu sekali lagi kita. Jadi hari ini kita akan fokus kepada kertas 1 bahagian B. Apa yang dimasukkan dengan kertas 1 bahagian B? Jadi calon-calon SPM akan atau murid-murid KMK akan mengambil kertas SPM kertas 1, ada 2 bahagian, bahagian 1 dan bahagian A dan bahagian B. Jadi bahagian B ialah kita lihat kepada soalan-soalan yang melibatkan respon terbuka dan ada juga respon terhad sebenarnya. Respon terbuka ni adalah bagaimana calon-calon perlu menyampaikan jawapan mereka berdasarkan pemahaman mereka, tapi soalan tu soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan mereka mengingati kembali apa yang telah mereka pelajari dalam kelas, apa yang telah mereka baca dan apa yang telah mereka kaji dalam kelas mereka bersama guru-guru, bersama rakan-rakan dan sebagainya. Okey. Jadi kertas dia adalah 22161 kertas 1 bahagian B. Hari ini kita akan lihat. Baiklah. Jadi semoga sebelum itu juga semoga semua calon-calon dapat menggapai keputusan yang sangat cemerlang dalam peperiksaan nanti. Insya-Allah. Cikgu doakan insya-Allah. Okey, baiklah. Jadi bahagian B ni ada 6 item respon terbuka. Ada 6 soalan. Jadi murid-murid calon-calon kita sabar, tenang, relax. Ada 6 soalan. Jadi perubahan yang berlaku ni nanti 6 soalan ni perlu pilih 3 sahaja daripada 6. 3 sahaja. Jadi soalan nombor 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan pilih 3. Jadi bebas ni. Jadi mereka mempunyai pilihan yang terbaik. Jadi pilih yang paling baik dalam kalangan yang terbaik. Bukan pilih ikut suka. Jadi pilih yang terbaik. Soalan-soalan. Jadi pilih minat mereka. Jadi soalan 11 ini nanti ada soalan genre-genre yang telah ditetapkan. Jadi murid-murid telah mempelajari genre-genre tersebut. Jadi pastikan dapat menjawab soalan-soalan yang telah disediakan dalam kertas soalan nanti. Tarikhnya bila? Saya tak mau sebut. Mungkin calon-calon sendiri dah tahu kan berapa hari bulan kita akan mengambil peperiksaan ini nanti. Pilih 3 Jadi pilih 3 soalan, jawab setiap baik mungkin dan setiap soalan tu nanti dia ada pecahan soalan kecil A, B dan C. Pastikan setiap pecahan tu juga dapat dijawab dengan baik. Baiklah. Jadi apakah genre-genre yang telah dipelajari daripada tingkatan 4? Jadi ada 5 genre yang telah dipelajari. Ada puisi tradisional dan puisi moden, di mana dalam puisi tradisional kita belajar syair, seloka, pantun dan
gurindam. Jadi dah faham kan pantun macam mana, apa itu syair, boleh lagukan syair, diminta melagukan syair dalam kertas kerja sebenarnya, kertas 2 dan kertas 3 kerja khusus. Ramai calon-calon ataupun murid menghasilkan syair yang sangat indah dan sangat sedap iramanya dan menarik. Jadi kita lihat, begitu juga dengan puisi moden. Bagaimana kita mengkaji sajak-sajak yang terdapat dalam teks. Begitu juga kita melihat tentang cerpen-cerpen yang terdapat dalam teks. Jadi murid-murid sekalian, dimaklumkan bahawa kita walaupun ada kekangan dari segi pandemik ini, tapi murid-murid faham bahawa kita ada 10 cerpen. Boleh tak kita habiskan? Boleh. Kita baca, kita kaji, kita analisis, kita dapatkan apa yang ada dalam cerpen tersebut. Begitu juga dengan karya-karya lain seperti drama. Kita ada 2 drama. Ana atau Mr. Blackaway dan Mat Piah. Yang mana satu? Ana atau Mr. Blackaway dan Mat Piah. Kisah perkahwinan antara Ana dan Zaki ataupun kisah 2 lelaki yang sedang dalam keadaan mabuk dan bekas pesakit mental berbicara tentang sejarah negara. Cerita yang sangat hebat sebenarnya. Okey? Begitu juga dengan novel. Novel ni ramai calon-calon kita kadang-kadang kata susah, panjang. Panjang ni lah yang best sebenarnya. Banyak hasil-hasil kajian yang kita dapati. Jadi novel ni ditulis oleh sastrawan negara kita, Dr. Anwar Ridwan. Jadi naratif Ogo Shonto ni kisah sebuah negara Ogo Shonto. Jadi murid-murid sekalian, fahamilah genre-genre tersebut. Bagaimana kita nak mengeluarkan jawapan-jawapan ni, semuanya bergantung kepada pemahaman kita terhadap teks tersebut. Jadi berdasarkan pemahaman kita tu nanti, kita pindah ke atas kertas peperiksaan, kita akan dapat markah yang cemerlang. Dan jangan lupa, genre yang terakhir iaitu prosa tradisional. Kita ada 3 cerita prosa tradisional, cerita-cerita lama. Okay? Kita ada hikayat Hang Tuah, kita ada Raden Puspa Kencana dan kita ada hikayat Budak Miskin. Dapatkan bagaimana cerita-cerita lama dahulu berlaku. Ada unsur-unsur pengembaraan, ada unsur-unsur epik, hikayat, bagaimana mereka dapat menjadi seorang pahlawan yang legenda, yang hebat. Kita kenal Hang Tuah dan kadang-kadang filem-filem Hang Tuah daripada terbitan pengarah seperti P. Ramlee sebenarnya. Kita boleh gunakan jawapan itu sebab ceritanya cerita yang sama. Begitu juga dengan satu cerita lagi kita tengok. Okey? Bagaimana Ken Tambuhan dan Raden Menteri. Kisah cinta mereka yang akhirnya Ken Tambuhan dibunuh oleh ibu mertuanya sendiri. Jadi kisah-kisah ini merangsang dan boleh membantu kita mendapatkan markah yang terbaik dalam peperiksaan. Ya, itu dia cukup jelas format yang cikgu telah kongsikan dan bagaimana cara untuk anda peroleh markah yang maksimum. Didik TV KPM